Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan. Prof. Ya, silakan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Prof, saya nak bertanya tentang Prof tentang kehidupan keluarga lah kan. Sila. Prof, saya baru saja 7 hari bulan lepas saya telah menikahkan anak saya perempuan. Ya. Semata-mata untuk mengelakkan saya menanggung dosa dia. Ya. Okey. Tapi permasalahan sekarang dia tak suka dan adik-beradik lain pun rasa tak senang terhadap diri saya kan. Dan mereka telah cuba memboikot saya atau memulaukan saya. Adik-beradik anak ke adik-beradik tuan? Adik-beradik saya sendirilah. Oh, dinikahkan tu pilihan, bukan pilihan anak lah. Dan laki-laki pilihan anak sendiri pun pilihan dia. Ya. Pilihan sendiri. Sebab sepatutnya mereka melangsungkan hari perkahwinan bulan 6 ni. Ya. Tetapi saya tengok dia dah saya nasihat jadi dia dicepatkan kerana Allah dan orang berkata-kata kerana tidak buat majlis besar-besaran ke? Adakah itu sebabnya? Bukan. Dia marah terhadap saya sebab saya tak menunggu hari perkahwinan bulan 6 akan datang. Okey, dia boikot. Okey, tapi dalam masa yang sama dia apa saja perbincangan yang dijalankan perbincangan dijalankan di rumah kakak saya, rumah mak saudara dia lah. Ya, jadi masalahnya encik jadi ni masalah sekarang baru-baru ni 14 bulan mak saya akibat daripada perbuatan tu dia anak saya telah mengambil anak saya memang dah nikah dan dia pun telah berpindah kan. Ya. Jadi dia 14 bulan yang pas ni baru-baru ni mengalami kemalangan jalan raya kan. Saya rasa begitu sakit hati sekali kan. Okey, soalan saya, apakah saya boleh menghindarkan diri saya daripada mereka semua itu atau sebaliknya? Menyebabkan mak saya patah kaki semua kan. Yang insiden tu mak lah, bukan anak yang menikah tu, bukan Dia yang membawa dia yang nikah tu. Yang nikah tu dengan suami isteri bawa mak saudara. Bukan, anak saya seorang perempuan. Ya. Yang membawa mak nenek dia lah. Jadi insiden. Ya. Okey. So soalan saya faham Prof Faham. Yeah. Okey. Saya teruskan. Kesian orang pendengar lain. Okey. Macam ni. Sekarang saudara boleh pilih sama ada saudara nak jadi orang reaktif dan menggunakan emosi dan sakit hati dan nafsu nak marah pada orang, ataupun saudara mengambil pendekatan di mana saudara lebih besar ada masalah tu. Sebab kita minda dua jenis. Minda berjaya, minda tak berjaya. Minda beriman, minda tak beriman. Orang yang berjaya, masalah lebih kecil daripada dia. Dia lebih besar daripada masalah dia. Orang yang tak berjaya, masalah jadi besar sampai dia tak ada apa-apa. Jadi bila kita ada masalah, kita bukan nak cuba kecilkan masalah, tapi kita besarkan pemikiran kita. Cara nak besarkan pemikiran kita, kita tanya soalan. Kenapa kita rasa nak marah? Oh, ingat saya kata orang yang hidupnya ego cepat nak marah, mesti nak betul, fikir apa orang kata, suka berlawan, mesti nak banyak, pentingkan title dia, tak mau terima orang. Ini sifat ego. Sifat ego orang ke arah ke nafsu. Tapi orang yang kesedaran ketuhanan, dia sangat berkasih sayang, sentiasa lembut, biarlah dia salah asalkan silaturahim dijaga, menerima orang seadanya, sentiasa murah hati, sentiasa memperbaiki diri dia. So cik fikir nak arah ke mana. So dalam masalah macam ni, apa kita buat? Kalau orang nak marah kita, yang penting kita buat dalam peta kita ni, peta ke arah mana. Husnul khatimah. Bagus kita sebagai ibu bapa kalau menikahkan anak menjadi benteng pada api neraka. So kita syaitan telah menangis pada lafaz nikah tu. Dan syaitan dah berjanji dia akan merosakkan rumah tangga orang. Jadi kadang syaitan ni dua jenis, yang kita nampak, yang tak nampak. Kadang orang keliling kita, kenapa kita nak marah saja? Benda yang baik patut dicepatkan. Tanam mayat, kahwin, semua tu patut dicepatkan. So saudara telah bertindak betul, dan apa yang berlaku, apa orang kata, jangan fikir. Besarkan pemikiran saudara lebih pada masalah. Pada saya masalah kecil, dan jadilah kita seorang mencari solusi 80% dan masalah 20% saja, dan masalah tu kita gunakan untuk mempertingkatkan daya minda kita dan daya ketakwaan dan keimanan kita. Dan bila kena aksiden pada mak tu, tak apa, kita lihat pada solusi dan hikmahnya, dan jangan kita bersyukur anak kita ada orang sudi kahwin anak kita, ada jodoh, dan fokuskan kepada kesyukuran bukan kepada kesukaran. Wallahualam. Jelas kongsian kita bersama dengan Prof untuk waktu ni. Kembali bersama pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan teruskan. Salam. Macam ni lah Prof. Saya ada masalah sedikit lah. Teruskan. Macam ni Prof. Saya baru mengalami aksiden baru-baru ni. Dalam bulan 11. Kesan daripada aksiden tu, mata saya sebelah kanan memang tak boleh berfungsi. Dah jumpa doktor mata belum? Saya masih dalam
dalam follow up dengan hospital. Doktor kata saraf putus ke? Saraf rosak ke? Saya punya retina dia mati hitam tu memang rosak teruk. Lepas tu mata saya memang tak nampak lah. Mujur saya boleh bawa kereta lagi mengharapkan mata satu lagi alhamdulillah. Mata tu tidak sakit dan merah dan berair tidak ada. Tak. Itu masalah saya pertama. Masalah saya yang kedua ialah saya tak boleh memaafkan suami saya dan saya tak boleh terima dia sampai sekarang pun. Kenapa dia buat apa pada puan? Sebab masa aksiden tu berlaku, dia lebih mementingkan kereta dia daripada saya. Saya kira hampir 20 minit dia memandang kereta dia, baru dia melihat saya dengan anak-anak. Saya begitu sukar untuk menerima dia. Sebab saya ingat masa saya dalam wad bedah, masa saya dibedah tu hampir 7 jam. Dia tidak ada di sisi saya. Memang masa tu saya memang dah tak nak dengan saya dah memang tak boleh terima dia. Saya tak nak dia tunggu. Saya suruh anak saya yang jadi puan dah marah lepas aksiden tu. Puan dah marah dengan dia masa nak buat aksiden pun. Sebelum pembedahan pun puan dah marah, kata tak nak terima dia. Betul? Memanglah. Saya teruskan jawapan. Terima kasih. Yang pertama, bila kita aksiden dan Allah ambil pandangan kita dengan merosakkan saraf kita, dah tak boleh buat apa-apa, kita terima dan redha dan bersyukur mata lagi sihat. Dan jangan pergi kepada bomong, kepada apa ubat tradisional nak betulkan mata tu, tak boleh. Okey. Yang kedua, bila berlaku macam tu, memang kadang-kadang saya pernah kadang orang lelaki dia macam tu dah lebih kepentingan kereta. Kita simpati. Kita tak boleh ubah suami sadari. Dan puan fikir, kalau kita tidak boleh memaafkan orang, sebenarnya dendam dan marah itu berkerawang dalam jiwa kita menjadi asid yang memakan jantung hati kita. Kalau puan maafkan, apa berlaku? Puan tak maafkan, apa berlaku? Dalam Mata ke Hati Kak Esro, Oasis kalau tengok, saya dah buat eksperimen di mana saya panggil orang tu, bila dia sakit hati dengan orang, dendam, dia jadi lemah. Bila saya suruh dia fikirkan orang tu dan maafkan dia, otot jadi kuat. Berarti bila kita memaafkan orang, sistem imun meningkat, sistem kesihatan meningkat, jantung meningkat, otak meningkat, semua akan meningkat dengan baik. So kalau puan tak maafkan, puan sendiri rugi. Puan perhatikan, sebelum pembedahan dah nak marah dengan suami, kita perhatikan redha Allah, redha suami. Tak kira wala suami macam mana, selagi suami tak suruh kita buat maksiat, kalau dia kelemahan keimanan dia, mungkin materialisme dia lebih pada kasih sayang dia, tak apa. Kita maafkan dia dengan sebab puan menunjukkan akhlak yang baik dan maafkan dia, insya-Allah Allah buka hati dia. Sebab yang menggerakkan hati kita bukan manusia, Allah membuka hati. So kalau kita hati yang bersih, sentiasa memaafkan orang, insya-Allah Allah akan mencampakkan kasih sayang, malaikat mencampakkan kasih sayang dalam semua orang untuk kasih pada kita. Kalau banyak orang tak kasih pada kita, kita tanya balik, kenapa banyak orang tak kasih pada kita? Kerana kalau banyak orang sayang pada kita, berarti Allah sayang pada kita. Kalau orang yang dekat dengan kita, suami kita tak sayang pada kita, jangan salahkan suami. Kita tanya diri kita, kita macam mana dengan dia sebelum ni? Dan setiap yang berlaku tidak ada tak ada hikmah, semua ada hikmah. Dan saya harap puan minta maaf kalau saya cakap, cuba puan renungi diri puan, catat, lihat daripada awal kahwin, macam mana layan suami, macam mana layan anak-anak, macam mana anak layan suami. Cuba betulkan diri kita, insya-Allah dunia kita akan berubah. Dan saya doakan puan, insya-Allah beri kesabaran. Dan pada suami puan kalau mendengar, cubalah perhatikan hidup kita dengan suami isteri ni makin hari semakin sikit, satu hari makin kurang, satu hari makin kurang. Kita fikir siapa yang akan tanam kita. Dan puan mesti ingat, bila kita buat pembedahan 7 jam, syukur selamat semuanya. Dan redha Allah tu penting. Dan harap-harap masa tu suami puan pun mungkin mendoakan puan, tapi mungkin dia ego, kadang dia tak nak tunjuk laki-laki ni. Wallahualam. Saya insya-Allah kita doakan itu baik ya. Insya-Allah. Bersama panggil kita seterusnya untuk Islam itu indah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh cakap Prof? Ya, teruskan. Silakan. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Saya nak tanya berkenaan sakit mata boleh Prof? Masalah apa ya? Saya Haji Azmi pada Sungai Buloh. Sila Haji. Saya ada masalah itu, saya ada jumpa spesialis lah dekat hospital, sakit pigment. Dia kata pigment retinitis pigmentosa. Dia kata faktor umur saya 50. Dua-dua mata tak nampak ke? Sebelah kiri. Pigment dia kata. Pigment. Mata kanan tu okey? Mata kanan okey. Bagus. Mata kiri berapa persen turun? Nampak muka orang? Kadang-kadang dia datang satu masa tu saya tak nampak orang. Tak, lepas tu berapa lama? Dalam setengah jam. Lepas tu nampak balik terus? Nampak balik. Normal. Ada kencing manis? Tapi saya ada kadang-kadang rasa pening lah. Pening. Okey, dah jumpa pakar dan pakar tak hantar kepada pakar saraf, tak ada?
Tak refer ke salah. Apa nasihat pakar tu untuk jumpa berapa kali sekali dengan Tuan Haji? Dia kata dalam 3 bulan sekali. Okey, di Hospital Sungai Buloh kan? Di hospital mula-mula saya refer di Hospital Sungai Buloh, lepas tu pergi ke Hospital Selayar. Okey, saya jawab terus. Jadi soalan saya, Ya. saya tak faham penyakit. Okey, saya jawab. Saya dengar melalui radio. Terima kasih. Okey, macam ni. Yang pertama, kalau boleh bila jumpa doktor, tulis diagnosis apa yang dia kata. Kita mesti tahu tentang diri kita. Tanya doktor, apa diagnosis, apa perancangan doktor, dan apakah kemungkinan untuk saya baik, dan apakah ubat yang doktor ada. Kalau tak ada, dan kita mesti prepare. Peta kita tahu dah, okey, mata saya petanya ke arah ini, cukup, terima, redha macam tu. Yang kedua, masalah ni saya rasa tidak besar kerana sesekali aja. Kadang-kadang tak nampak, lepas tu balik semula. Dan mata kanan perfect. So saya rasa Tuan Haji Hasni minta maaf, mungkin Tuan Haji lebih tua daripada saya, tetapi kita macam ni, kalau boleh kita hendaklah banyakkan kesyukuran lebih daripada kesukaran. Saya nak sebutlah, saya jadi doktor dah lama, Fairuz. Banyak manusia ni masa mata dia sihat tak pernah tanya kenapa mata sihat. Bersyukur jarang. Tetapi salah sikit dia punya fikir tentang masalah tu sampai tak nampak seluruh badan yang sihat. Duk fikir yang sikit tu. Macam semalam doktor saya nampak line sikit, satu line aja. Saya kata satu line, tapi kita punya mata ni boleh nampak seluruh dunia dan isinya. Tapi tak nampak satu line kecil. Tetapi dia duduk kejar line tu, cara gitu nampak. Maknanya nampak tak? Ni saya kata nak ubah tujuan Islam itu indah ni. Nak suruh kita ni banyakkan. Bila berlaku sesuatu pada mata kita, ya Allah subhanallah, selama ni aku lupa untuk menghargai, mensyukuri rahmatmu ya Allah ya Tuhanku. Oleh itu kau ambil sikit, aku akan redha. Dan aku akan bersyukur mata satu lagi. Dan aku bersyukur segala anggota tubuhku yang sihat, aku akan menjaga dengan penuh kebaikan dan memakan rezeki yang halal. Cuba ubahkan persepsi. Setiap kali benda negatif, macam mana kita dapat benefit dunia dan akhirat daripada masalah yang kita ada. Okey, so saya harap Tuan Haji, Hospital Sungai Buloh terbaik, selain yang paling terbaik dari segi retina. Apa doktor nasihat, terima saja dan tanya doktor betul-betul. Saya rasa tak ada masalah besar. Dan saya nak beritahu, tidak ada obat yang boleh diberi yang doktor tak beri. Kadang-kadang orang jumpa saya di Prince Court, masa mata dia dah jumpa 5-6 orang doktor, tak boleh buat apa-apa. Datang jumpa saya, jadi saya kata saya bukan doktor magic yang boleh buat. Saya sama doktor mata lain, cuma pandai bercakap, Fairuz. Jadi kalau doktor mata lain tak boleh buat, saya tidak ada benda yang lebih saya boleh beri. Saya pun manusia biasa. Dan kalau kita lihat di sebalik musibah tu, kadang-kadang Allah SWT tu kata kalau kita dilanda kesusahan dan musibah, itu lebih dekat dengan betul. Fa inna ma'al usri yusra. Yakin pada surah tu. Setiap kesusahan ada ketenangan. Dan masih lagi menyentuh tentang kepakaran Prof dari Cik Ian. Saya buat cermin mata baru tapi rasa tak sharp dan silau pada cahaya lampu, ganggu waktu malam khususnya memandu. Dah komplain kepada optician, dia tak boleh selesaikan. Kos cermin mata mahal, jadi bolehkah saya terus gunakan cermin mata itu? Saya nak bersebut di sini. Kadang orang kita bila ada masalah mata, pertama pergi kedai cermin mata. Kedai cermin mata bukan doktor. Kita hanya boleh kedai cermin mata kalau penyakit mata ada 1000. Yang boleh dia betulkan cermin mata cuma 1. Jadi jumpa doktor mata dulu. Kalau doktor mata kata boleh, baru buat cermin mata. Dan memang kebanyakan kedai cermin mata dia bagus, dia etika, dia akan buat cermin mata kalau boleh. Tapi kalau takut pergi pada orang tak beretika, ada katarak sikit, dia buat juga. Pasal apa? Cermin mata mahal. Mana kita nak orang ni, kalau boleh, bila kita berniaga, jangan sibuk kita nak jual produk kita. Kita fikirkan benefit kepada orang tu. Kalau orang tu tak benefit kita salah, berdosa. Kita buat perniagaan mesti win-win. Kita dapat untung,